bila kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Setiap hari kita tak berhenti berdoa untuk dihilangkan wabak COVID-19 yang dekat Malaysia. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar satu hari nanti akan tiba hari tersebut. Betul. Dan tidak lupa juga kita awal pagi kena ucapkan selamat pagi kepada anda semua yang ada di rumah. Hari ini anda akan bersama saya Fiona dan juga Haziq Husni. Akan menceriakan anda dekat rumah. Sambil-sambil tu kalau anda yang ada dekat rumah, kalau ada apa-apa perkongsian yang menarik, boleh juga sambil-sambil type lah dekat FB Borak Kopitiam. Dekat situ kami akan bacakan komen anda secara langsung, tapi type lah yang elok-elok sikit, bagi idea yang orang kata kreatif-kreatif sikit. Barulah kita dapat nak bacakan secara langsung dekat TV. Yes, dan hari ini 14 hari dah kita beraya. 14 Syawal, 6 hari bulan 6. Tarikh yang sangat cantik kan. Happy birthday kita nak ucapkan kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Semoga hari jadi anda menjadi hari yang paling meriah, hari yang paling diingati kan. Sebab apa? Sebab satu hari birthday kita setahun ni bukannya kita nak minta sambutan yang besar-besar, bukannya nak minta parti hari jadi tema superhero, bukan. Kita nak hari tu biar orang ingat hari jadi kita. Yes, sama juga ada macam seorang individu ni dekat dalam negara kita lah. Dia buat birthday party yang cukup unik. Bersempena dengan sekarang ni kita tengah dalam tempoh apa? PKP. Yes. Dia tema PKP. Yes. Kreatif kan? Kita tak payah nak meriah-meriah, orang kata nak gah-gah macam tu, tapi kita buat birthday party yang cukup orang kata memorable. Sama macam adik ni yang bernama Nur Syafira. Dia buat dia pilih tema PKP untuk sambut birthday party bapanya. Siap ada props ada props Perdana Menteri, ada props juga Dr. Nur Hisham. Nasib baik tak kantoi sebab mula-mula ayahnya dah nak terkantoi nak tahu dah. Tapi adik-beradik dia ada yang orang kata macam dress up sebagai food panda pula macam tu. Tapi yang tu bukan baju betul. Dia buat sendiri. Semua buat sendiri. Wah, maksudnya ini semua tema frontliner lah ni. Juga ada baju polis kan. Betul. Memang sekarang ni mereka lah superhero kita. Dan bila mereka buat hari jadi yang tema PKP dan PKPB kita sekarang ni, kita rasa macam menghargai. Betul. Menghargai penat lelah orang frontliners kita kan. Betul tak? Betul. Sambil-sambil tu orang kata macam apa, ini sesuatu yang cukup kreatif lah kan. Sebab tak payah kita nak setiap kali sambut birthday party kita nak meriah-meriah, gagah, banyak belon, tuntang-tuntang. Ni buat sendiri je. Yang penting belakang dia ada tulis no visitor allowed. Tak ada guest. Itu paling penting. Tapi sebut pasal kreatif, ada satu benda yang kreatif kita nak tunjukkan kepada anda juga. Di mana tahu anda boleh buat dekat rumah. Sabun DIY. Jom. Macam mana sabun DIY tu? Yang ini sabun ke? Wah, sedapnya. Rasa tak sabar pula nak makan. Ni bukan makanan. Ini sabun ya. Nampak cantik kan? Kalau nak tahu, sabun ini semua dihasilkan dari bahan semula jadi yang dibuat sendiri. Idea tu saya dapat daripada luar negara. Saya selalu scroll Instagram. Saya selalu tengok orang luar negara dia akan buat sabun daripada co-process, bancuh daripada awal sampai habis. Dia lain daripada sabun komersial yang kita biasa tengok di kedai. Saya banyak membaca dan kita tahu juga khasiat-khasiat bahan-bahan yang ada kan, yang kita boleh gunakan di dapur tu. Orang-orang dulu-dulu, nenek moyang kita selalu nak jaga kecantikan pun guna bahan-bahan asli apa yang ada saja di dapur. Saya eksperimenkan menjadi sabun untuk mudah digunakan. Orang tak rajin kan, lumur-lumur, tomato, timun kat muka. Jadi saya buatkan sabun siap-siap dengan campuran minyak-minyak yang berkualiti. Terhasillah sabun. Untuk pengetahuan, sabun organik ini boleh tahan selama sebulan tau. Lama kan? Berbeza dengan sabun komersial, sabun organik juga mempunyai khasiatnya yang tersendiri.
Sabun ni boleh dikira sebagai sabun natural dan organik kerana kita guna daripada pati-pati segar. Macam buah tomato, kita guna banyak buah tomato untuk hasilkan sabun tomato. Ini daripada buah tomato sebenar. Kelebihan memakai, kita tahu apakah bahan-bahan yang kita gunakan. Tidak ada bahan-bahan sintetik. Buih ni pun daripada buih minyak kelapa dan kalau warna ni pun memang warna asli. Warna merah daripada tomato, kalau kuning daripada kunyit. Setiap sabun dia ada khasiat masing-masing. Dia ada khasiat tersendiri. Contoh, kalau tomato ni untuk mencerahkan kulit. Kalau macam sirih untuk menyegarkan badan, menghilangkan bau kepam. Kalau kunyit untuk jerawat, untuk anak-anak remaja. Sabun yang kita ada sekarang ialah sabun kunyit, tomato, activated charcoal, sabun daripada minyak zaitun, sabun sirih. Sabun cold process ni bukan macam sabun biasa. Bila kita bancuh, kita kena tunggu 30 hari untuk kering dan bila kering baru kita boleh gunakan. Selain tu, ada juga pelanggan yang meminta untuk membuat sabun dari bentuk kek mahupun aiskrim. Ada banyak juga permintaan daripada bakal-bakal pengantin ataupun mereka yang nak buat kenduri ke. Mereka suka nak order sabun-sabun yang comel-comel, yang cute-cute. Uniknya sabun cold process ni, walaupun bentuk dia cantik, walaupun macam kek, tapi dia adalah sabun. Kita memang boleh gunakan untuk mandi. Cuma masalah dia ialah orang tak nak guna mandi sebab sayang, comel sangat. Kita akan guna juga bahan-bahan semula jadi, tapi kita tambah juga warna-warna mika, iaitu warna-warna khas untuk pembuatan sabun. Kalau dah comel macam ni, periasanlah jadinya. Ada yang dah mula nak belajar buat sabun ke tu? Kak Ellie ada buat kelas secara atas talian tau. Cari je Facebook Suhaili Baharudin. Selamat belajar ilmu baru, guys. Sabun natural dan organik ni sepatutnya kita semua gunakan sebab dia adalah bahan-bahan yang semuanya 100% berkhasiat untuk kulit dan dia tidak akan menyebabkan efek-efek yang tak baik untuk jangka masa panjang. Dia tidak ada pengawet, paraben, semua tu dia tak ada. Itu, sabun pun sedap sekarang. Ingatkan makanan tadi rupanya sabun kan? Kan, tapi itulah bila musim PKPB ni ramailah yang start keluarkan bakat-bakat yang ada dalam diri tu. Kan, lagi-lagi sebab kita selalu duduk rumah, tak ada keluar. Kadang-kadang keluar ke laman tu pun tak berani. Betul. Sebab kita disarankan jangan keluar, kalau boleh duduk diam-diam dekat dalam rumah saja. Sebab itulah macam-macam idea dah terkeluar bila kita duduk dekat dalam rumah tengok 4 dinding. 1, 2, 3, 4. Betul lah 4. Setiap dinding ada satu idea. Tapi ada juga yang tak keluar rumah sebab cuaca. Nak tahu tak cuaca macam mana hari ni dekat seluruh Malaysia? 6/6. Jom kita saksikan cuaca check. Kalau kita tengok sekarang ni Kuala Lumpur hari ni diramalkan akan ada ribut petir. Saya jangka seterusnya yang lain-lain pun akan ada ribut petir jugalah. Sebab apa? 2-3 hari ni memang banyak ribut petir. Betul. Dari tengah hari sampai ke petang-petang macam Tengoklah, tu. tengok. Boleh kita tengok sekarang ni kan. Kat Georgetown pun sama. Ribut petir juga macam dekat negeri-negeri lain. Alostar tengok. Utara. Pun sama juga. Jadi bagi anda yang ada perancangan nak sidai baju dekat luar tu, rancang baik-baik dulu. Kalau boleh basuh sikit demi sikit, jangan sekaligus basuh banyak-banyak. Kan nanti tak ada tempat nak jemur. Tapi Kuala Terengganu cerah. Wow. Seterusnya kalau kita tengok Kuantan sama pun juga. cerah. Kita pergi tengok dekat Johor. Johor kembali ribut petir. Itulah dia. Kita macam biasa kita cakap sediakan payung sebelum hujan kan. Tapi masa cerah ni pun kita kena sediakan payung kalau nak keluar ke depan rumah. Kan nak elakkan daripada kita punya kulit sunburn, jangan lupa kita pakai sunblock, sunscreen. Kita kena jagalah kulit kita. Kalau terkena balu, dijangka ribut petir hari ni. Itulah dia antara kita punya cuaca. Dan kalau kita bercakap pasal cuaca, ramai yang postpone ataupun lewat sikit nak sampai ke rumah ataupun nak hantar barang ke disebabkan hujan. Kalau kita order makanan online, mereka akan cakap ada masa akan ditambah sebab delay sikit sebab apa? Sebab hujan. Tapi ini kalau dah delay sampai 8 tahun, apa benda? Serius, I pun tak tahu. Order barang online. Okey, berapa lama lah paling jauh pun Fiona dapat barang lah? Saya paling lambat seminggu. Lagi lambat daripada tu saya takkan order. Okey, Aziz ada sebulan lah. Tapi ni 8 tahun Ada seorang lelaki kat Kanada, dia ada beli gel rambut. Masa tu harga dia RM15.80 secara online pada tahun 2012. Okey, dan pesanan tu baru sampai dekat rumah dia tahun ni 2020. Kalau tengok dah expired dah dia punya
gel rambut tu dah warna kuning-kuning dah. Tu yang dia cakap dia tak berani nak pakai sebab dah luput dia punya ni. Tapi peliknya sepanjang 8 tahun ni ke mana pergikah dia punya gel rambut ni? Itu yang menjadi persoalan sekarang. Tapi dia kata masa gel rambut tu dia beli dekat alamat rumah lama. Tapi dia tak adalah plan nak tuntut sebab harga dia RM15.80 je. Rugi kalau nak tuntut, nak buat macam-macam prosedur. Tapi bila selepas 8 tahun, tiba-tiba gel rambut tu sampai dekat rumah dia pun pelik. Dan mana menghilang gel rambut tu selama 8 tahun? Dan macam mana dia boleh jumpa alamat rumah lelaki kat Kanada? Dan mungkin anda pernah mengalami situasi yang sama macam ni. Kongsikan bersama kami dekat Facebook Borak Kopitiam. Mana tahu ada yang lebih kelakar daripada lelaki yang ada dekat Kanada ni. Okey, jadi apa yang kita boleh belajar daripada orang kata berita ini ataupun cerita ini adalah amanah daripada syarikat ataupun abang yang menghantar krim rambut untuk Selepas lelaki walaupun dekat sini. 8 tahun dia dekat punya Kanada jarak tu tetap Yes. menghantar Betul, barang tepuk tu tangan sampai sikit. ke rumah. Tapi kau bayangkan kalau benda tu makanan? Tak payahlah hantar. Awak simpan sendiri. Alright, sekarang ni kita nak pergi ke 5 cerita yang kita nak kongsikan kepada anda yang kita baca dekat surat khabar hari ini dalam The 5 kita. Jom kita tengok. Yang pertama sudah tentunya mengenai PC Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita semalam. Di mana kita petik daripada berita harian online, peruntukan hampir 9 bilion ringgit untuk 3 juta pekerja. Okey, jadi kerajaan akan memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit yang akan memanfaatkan 3 juta tenaga pekerja melalui beberapa inisiatif seperti apa yang telah diumumkan semalam. Program ni selama 3 bulan dan berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan bagi membantu syarikat dalam peralihan pembukaan semula ekonomi inilah. Dan kerajaan akan melanjutkan subsidi upah ni selama 3 bulan, Fiona. Betul. Dan ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus apabila Perdana Menteri kita membentangkan pelan jana semula ekonomi negara iaitu Penjana semalam. Dan daripada situ juga kita tengok semalam macam-macam terma yang digunakan oleh Perdana Menteri kita, antaranya nama Kak Razia keluar, Datuk Lim keluar. Datuk Lim. Sebab sebelum ni kita ada Makcik Kia, kan. Yang ini orang kata di samping itu pembukaan semula taska selepas PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, Kak Razia. Yang ini contoh yang telah digunakan oleh Perdana Menteri kita. Kak Razia juga sekarang layak menerima bantuan taska sebanyak RM5,000 dan juga insentif khusus asuhan RM900 bagi setiap pekerjaannya. Tema-tema macam tu digunakan supaya kita lebih fahamlah, lebih senang nak faham, lebih dekat dengan kita, betul Tapi tak? Datuk Lim pun akan terima insentif ni kan. Apabila Datuk Lim ni seorang ahli perniagaan, digambarkan mampu untuk membeli pansapuri dan kereta untuk anak dewasanya susulan langkah kerajaan mengecualikan cukai untuk pembelian harta berkenaan di bawah penjana. Maknanya bangsa nak beli rumah dengan kereta sekarang dikecualikan cukai. Yes. Itu satu cerita menarik. Satu lagi adalah apabila kita tengok ada e-dompet RM50 untuk kita galakkan pembayaran tanpa sentuh. Yes, dan kerajaan akan mengkreditkan RM50 ni ke dalam akaun e-dompet pengguna dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai orang lagi menggunakan pembayaran tanpa sentuh lah. Dan Perdana Menteri kita juga berkata inisiatif itu akan dilaksanakan menerusi program e-penjana bernilai RM750 juta bermula Julai ini yang dijangka akan memanfaatkan kira-kira 15 juta rakyat. Daripada situ dapatlah kita pusing roll balik duit tu kan. Kita gunakan RM50 tu untuk beli barang-barang untuk penggunaan kita. Dan Perdana Menteri kita semalam mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia sepanjang PKP kan, di mana kita berjaya kawal virus ni. Tak adalah kita punya jumlah yang dijakiti itu meningkat mendadak. Kan, kalau kita tengok beberapa hari ini agak rendah kita punya jumlah jangkitan COVID-19. Dan disebabkan kerjasama, tak kisahlah frontliners ke backliners ke ataupun kita semua yang ada dekat rumah ni semua, kita sekarang ni dah masuk fasa keempat. Betul. Recovery ataupun fasa pemulihan. Jadi tapi itu tak bermakna kita kena berhenti apa yang kita sedang lakukan. Kita masih lagi kena kekalkan penjarakan sosial, kena kekalkan orang kata memakai penutup mulut dan juga hidung dan sebagainya untuk memang nak bagi wabak COVID-19 ini habis ataupun hilang sewenang-wenangnya. Cakap pasal COVID-19, semalam kita macam biasa setiap hari kita akan nantikan
PC daripada Datuk Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah KKM, di mana kita nak tahu berapa banyak kes semalam ya. Jadinya, kes COVID-19 pada semalam adalah 19 kes berbanding sebelum ini kan 200 lebih kan. Yes. Dan kes yang pulih adalah 51 kes. Jadi ini adalah satu gambaran yang sangat baik, di mana kalau tengok sekarang kes yang sembuh adalah 6,610 atau 80% daripada jumlah keseluruhan kes, di mana jumlah kes adalah 8,266 kes. Alright, jadi daripada situ kita dapat tengoklah jumlah kes baru sangat rendah dan kita harapkan agar 2 angka turun kepada 1 angka ni akan terus hingga ke setiap kosong. hari lah. Kita nampak macam dia punya penurunan tu cantik lah, tak adalah jumlah naik kan. Dan itu apa yang memang kita nak capai lah kan. Dan ini susulan daripada itu berita ada berita dilaporkan bahawa ada seorang budak ataupun kanak-kanak berumur 2 tahun disahkan positif COVID-19 di Taman Langat Murni dan Taman Langat Utama, Bukit Canggang, Kuala Langat. Okey, dan Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Azizan Tukiman berkata kanak-kanak itu disahkan positif semalam selepas sebaik saja menjalani ujian saringan, dan manakala seorang lagi pesakit adalah wanita yang berusia 22 tahun yang juga menjalani ujian saringan pada petang semalam. Tapi jangan risau, kedua-dua mereka telah pun dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Ya, itu berita mengenai kes COVID-19. Tapi ada yang terjejas disebabkan PKP dan juga PKPB ni kan, seperti yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita semalam. Tapi ada seorang ni, seorang gadis yang ada ijazah sarjana muda dalam bidang seni bina, tapi memilih untuk membuat satu kerja sambilan, iaitu mengangkat sampah dengan bayaran sebanyak RM1 selepas kehilangan pekerjaan sebagai pereka tudung. Namanya adalah Wan Nur Elisa Adrina Wanjuso. Yang ini kita baca dekat hmetro.com.my. Demi mencari rezeki yang halal, sanggup mengiklankan perkhidmatan tu khusus buat penduduk dekat apartmen Cepaka Sari Seksyen 9 Bandar Baru Bangi kan. Dia baru tawarkan khidmat angkat sampah ni secara sambilan. Hasil inspirasi kawan dia yang membuat infak tepung pelita masa Ramadan baru-baru ni kan. Dia ada jual tepung pelita. Dan ada pelanggan pula yang nak infakkan tepung pelita tersebut, dan jadi dia pun buat satu pertolongan, satu perkhidmatan, iaitu mengangkat sampah untuk mereka yang berada di apartmen tu, untuk angkat sampah dekat rumah mereka dengan upah hanya RM1 sahaja. Wow, ini kalau bawa kepada rumah saya ni seronok setiap hari kan, tolong kan. Betul. Di sambil-sambil dia tolong orang, dia dapat orang kata cari pendapatan juga pada masa yang sama. Tak adalah dia terhenti dekat situ kan. Okey, untuk delima kita yang terakhir, saya rasa anda semua yang suka makan makanan laut kena ambil perhatian sikit. Okey, jadi ini dia kita petik juga daripada berita harian online. Jaga-jaga dengan fenomena alga beracun. Nelayan di negeri Kangam diminta berhati-hati berikutan fenomena harmful algae bloom mula menyerang beberapa bahagian perairan di wilayah utara Semenanjung. Pengarah Perikanan Perlis berkata setakat ini perairan di Perlis masih terkawal lagi dan pihaknya masih belum menerima sebarang kes berkaitan dengan fenomena itu, dan menurutnya fenomena itu boleh menyebabkan makanan laut dikuatiri beracun dan memberi kesan kepada pemakannya. Jadi mereka menasihatkan kepada nelayan ataupun pemancing yang membuat sebarang aktiviti di laut untuk terus menghubungi Jabatan Perikanan sekiranya nampak air laut bertukar menjadi warna merah. Ya kan, dan pada masa yang sama ni, kalau fenomena ni start melanda orang awam, kita diminta untuk tak makan hidupan laut yang bercengkerang, macam kerang, siput kepah, macam ikan-ikan yang dikuatiri dicemari alga beracun yang berbahaya ni kan. Apapun kita kena terus dapatkan update, update yang sahih. Jangan update yang tak sahih. Kita dapatkan berita yang sahih dulu, baru kita kongsikan. Dan kita kena selalu up to date lah dengan berita-berita yang keluar dekat surat khabar. Kan? Alright, dan sepanjang PKP ni, PKPB ni, ramai yang duduk di rumah. Betul. Dan mungkin ada juga yang kehilangan pekerjaan. Dan ada juga mungkin yang burn out. Burn out. What is burn out? Nak tahu apa tu burn out? Kejap lagi kita kongsikan kepada anda topik seterusnya. Kembali, Salam Borak Kopi Tiap.
Kalau ada duit yang banyak, apa yang anda akan buat? Contohlah, kalau Fiona ada RM27,000. RM27 saya Bukan boleh... RM27, RM27,000. Kalau RM27 tu, 27 beli makan tengah hari dah habis. RM27,000 saya akan baiki rumah saya, buat sana sini dekor-dekor. Macam tu. Tak, kalau ada seorang lelaki kat Thailand ni, dia tak ada RM27,000 dia baki rumah tak. Dia buat rumah untuk kucing dia. Ya, betul. Oh, ya, dia gunakan sebanyak 200k baht Thailand. Sebanyak RM27,137. Kalau kita tukar kepada duit Malaysia ni, dia buat satu rumah kucing yang sangat cantik, sangat mahal. Siap ada penghawa dingin. Yang macam ni? Macam ni, siap atas dia ni boleh tengok langit. Dia pakai kaca. Amboi, mewahnya kucing dia. Ya. Jadi dia ni memang sasar, dia ni pencinta kucing lah. Katanya kalau saya tengok kan, dia punya atas tu pun siap dia buat dengan kaca sekali. Jadi maksudnya kucing-kucing dekat dalam tu sambil-sambil lepak-lepak, sambil-sambil dia main makan-makan dekat dalam tu boleh menghayati orang kata pemandangan ataupun langit yang biru. Eloklah untuk kucing kita kan. Dan juga orang lah boleh duduk lain kat situ orang juga. lain minat dia Fiona. Macam Fiona minat dia adalah untuk buat rumah sendiri. Dan mungkin lelaki ni memang seorang pencinta kucing dan mungkin juga dia buat rumah ni semua untuk hilangkan stres dia, untuk hilangkan burnout dia. Mungkin kita boleh tanyalah dengan Dr. Elinda Tunan sekarang ni yang bersama dengan kita, seorang pakar psikiatrik daripada Hospital Serdang. Doktor, Hai, Doktor. morning. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Mana gambar doktor? Itu dia. Assalamualaikum, Itu doktor. dia. Doktor, kalau doktor dengar cerita pasal rumah kucing tadi tu, adakah doktor rasa itu adalah salah satu aktiviti yang dibuat disebabkan dia stres ataupun dia burn out? Ia adalah salah satu cara lah menguruskan emosi stres dan adalah benda yang bagus ni sebenarnya. Sebab kalau kita membelai haiwan-haiwan peliharaan ni, kita akan rasa tenang. So dia akan boleh membantu kita untuk menguruskan stres dengan baik. Ataupun kita lagi stres sebab hilang duit RM27,000. kita guna duit banyak sangat untuk buat rumah tu. Hobi kita kena ikut keupayaan kita, kemampuan kita jugalah supaya kita boleh seimbangkan antara hobi dan juga cara kita nak menguruskan tekanan tu. Kalau banyak modal tapi tak balance, dia stres juga. Betul Lagi tak? burn out lah. Lagi banyaklah stres. Tapi kan doktor mungkin boleh terangkan sikit ataupun explain sikit terma burnout ni sebenarnya apa dia? Sebab macam tadi bila Haziq cakap kan, saya pun terkejut. Tiba-tiba burnout. Adakah Fiona fikir burnout tu macam terbakar ke apa? Ketuhar terbakar ke apa? Tak tahu. Mungkin doktor boleh cerita sikit. Burnout. Apa maksud sebenar terma tersebut? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang. So, pertamanya saya nak menerangkan apa itu burnout. Sebenarnya burnout ni adalah salah satu isu kesihatan pekerjaan dari aspek mental. Mungkin di sektor pekerjaan burnout ni macam sudah biasa kita gunakan. Tetapi bagi masyarakat kita banyak guna stres, tekanan kan. Tetapi boleh saya jelaskan burnout ni sebenarnya menggambarkan tahap keadaan seseorang itu di mana keadaannya mengalami ketidakupayaan ataupun kelesuan yang sangat dari segi fizikal dan emosi kerana stres yang kronik dan berpanjangan. Jadi Hilang pula suara doktor. jadi dia punya dah balik dah. sindrom dia macam mana doktor? Okey, sindrom dia sebenarnya boleh saya terangkan sedikit lah. Sebenarnya kalau masyarakat kita kata, oh aku stres lah, tekan lah. Sebenarnya konsep dia macam serupa tetapi sebenarnya tak sama. Kalau boleh saya terangkan, stres ni adalah respon biasa kita sebagai seorang manusia kepada kita, sama ada kita ataupun saya contoh saya share untuk live stres tetapi kita buat kajian persediaan untuk selesaikan tugas. Jadi stres ada yang positif dan boleh menjadi negatif. Okey, macam mana dengan stres yang positif tu doktor? Stres yang positif ni kalau dari segi sudut bekerja kita tugas
kita kena usaha, betul? Betul. Kita kena menggunakan tenaga, kita guna fokus supaya pekerjaan itu selesai dan kita dapat ganjaran. Okey. Tetapi keupayaan kita mungkin dalam tempoh tertentu saja. Tenaga kita, fokus kita, tempoh bekerja kita mesti dalam keadaan tempoh yang dalam keupayaan seseorang manusia. Itu stres positif. Jadi kalau kita bekerja, berusaha dalam tempoh yang sedemikian, maka itu adalah stres positif. Ya? Tapi sekiranya kalau pekerjaan itu ataupun apa yang kita nak buat itu melebihi keupayaan kita, di tempoh masa kerja, maka lama-lama apa akan jadi? Burn out lah. Produktiviti kita mula merosot, letih, lemah. Ponting kerja. Jadinya kan kalau yang negatif berpanjangan, maka itulah menjadi burnout. Okey. Maksudnya Faham. dia lebih kronik berbanding dengan stres dan sebagainya lah kan? Ya, tapi kalau kita dengar tadi agak terpotong-potong sikit lah doktor sound dia kat situ. Kan kita dia macam ada terputus-putus. Ya ke? Okey, jadi doktor, tadi jadi, doktor kita dah dengar sikit dah mengenai burnout ni. Dan kita sebenarnya belum dapat bezakan lagi antara burnout dengan tekanan biasa. okey. Sebenarnya burnout ni dia ada dimensi ya. Okey. Iaitu yang pertama perasaan letih yang melampau dan rasa kehabisan tenaga. Ya. Yang kedua, kita merasakan peningkatan emosi yang negatif dan kita berasa sinis dengan kerja kita. Okey. Dan kita mula rasa tak relevan lah kita punya tugas yang kita buat tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dimensi burnout ni, productivity dah mula merosot, hilang upaya profesional dalam kerjaya. Faham. Boleh dikatakan segala negativiti lah. Orang kata negativiti yang datang ke arah kita ketika kita mengalami burnout lah kan. Mungkin anda penonton di rumah mungkin agak terganggu sikit sebab line audio kita sekarang ni ada technical problem sikit. Nanti kita akan terus bersama dengan Dr. Elinda. Tapi Dr. Elinda masih lagi bersama dengan kita. Kita sedang cuba untuk Connect. repair balik sedikit audio problem kat situ. Okey, tapi daripada apa yang kita dengar doktor cakap pasal burnout tadi ni, mungkin ramai yang tak tahu. Betul. Yang mereka ada gejala ataupun sindrom burnout ni. Ke arah burnout. Tapi apa menerusi yang kita faham yang di-explain ataupun dijelaskan oleh doktor tadi adalah daripada kita mula-mula kita start dengan stres. Kita sebagai manusia ni memang kena ada stres. Lagi-lagi dengan cara baru kita kerja sekarang ni doktor kan, work from home. Macam-macam stres. Doktor. Doktor, betul tak apa yang Fiona explain tadi tu? Macam mana? Yang stres dengan tekanan tadi juga, yang work from home? Ya, yang work from home tu. Adakah itu adalah salah satu sebab Yang menyebabkan burnout? Kalau kita tengok dalam waktu pandemik ni, banyak kita panggil penyesuaian orang yang bekerja tu, kadang-kadang organisasi ataupun company tu ataupun mana-mana jabatan meletakkan pekerja ni di work from home kan. Jadinya kalau yang tak biasa untuk mengadaptasikan, menyesuaikan diri dengan keadaan di rumah, dengan pekerjaan di rumah, suasana di rumah, mungkin agak sukar. Tapi kalau dia tidak boleh menguruskan keadaan itu, so lama-lama benda ni mungkin boleh memberikan impak yang negatif dan dia hidup dalam keadaan tekanan sentiasa dan mungkin boleh berisiko menjadi burnout. Jadi boleh tak kita katakan burnout ini adalah sangat berbahaya. Okey, dia punya tahap adalah paling hujung sekali. Macam kita mula dengan stres, tekanan, lepas tu burnout.
Betul. Kalau nak ikutkan tahap burnout ni lebih teruk daripada stres biasa dan stres negatif dan tekanan itu. Dia macam penghujung lah, macam kita dah kehabisan bateri. Bateri dah nak habis. Kita nak tekan remote. Contoh nak tekan remote tu dah tak boleh nak tekan sangat. Betul. Okey, tapi doktor mungkin doktor boleh ceritakan sikit statistik dekat Malaysia ni macam mana statistik mereka yang burn out. Okey, kalau nak ikutkan kita statistik ni, kalau sebab saya tengok sebenarnya untuk pengetahuan semua, kajian pasal burnout ni sejak daripada 1970-an. So banyak sangat kajian dilakukan, especially dari sektor pekerjaan. Kalau cerita pasal burnout ni mesti berkaitan dengan tekanan kerja. Jadi statistik yang kalau kita tengok lebih kurang dalam lingkungan 20 ke 50% tenaga buruh kita yang mungkin mengalami sekurang-kurangnya satu dimensi burnout, iaitu seperti statistik yang dijalankan oleh AIA di Malaysia. Dia mengatakan sekurang-kurangnya 53% pekerja kita mengalami sekurang-kurangnya satu dimensi burnout. Jadi kalau kita tengok kajian-kajian, kalau kita tengok jenis-jenis pekerjaan yang mungkin keadaan stresnya tinggi, jadi dia berisiko untuk burnout. Jadi kalau kita tengok peratusan yang telah digambarkan di Malaysia ini, kadar stres yang tinggi ni antaranya adalah yang bekerja polis, pegawai penjara, bomber, guru, jururawat, doktor, pembantu farmasi. Dia ada ditunjukkan di situ. Ini kerana mungkin jenis pekerjaan itu yang memerlukan ataupun mendedahkan seseorang itu terdedah dengan risiko stres yang tinggi, iaitu kerja tempoh lama, mencabar. Jadi itu yang mendedahkan mereka menjadi lebih stres. Kalau ikut dalam profesi perubatan, pernah kajian menunjukkan 36% mereka yang dalam profesional perubatan mengalami burnout. Itu antaranya lah. Jadi kalau kita lihat macam sekarang ni dalam PKP 1, PKP 2, PKPB, mungkin belum lagi kita keluarkan statistik, tapi kita boleh agak peratus tu mesti lebih tinggi sebab pandemik ni dengan keadaan penyesuaian kita semua untuk mengadaptasikan persekitaran bekerja yang berlainan dengan maksudnya norma baru. So kita mungkin rasa persatusan ni mungkin tinggi, lebih daripada biasa. Tapi doktor, macam mana kita nak tahu yang burnout ni tengah menyerang kita? Dah terjadi dekat kita. Kalau nak ikutkan burnout ni, saya rasa rata-rata kita pernah mengalaminya. Betul tak Haziq, Yona? Itu saya nak tahu tu. Mungkin saya tak perasan yang saya ada burnout. Betul. So biasanya tanda-tanda burnout ni kita bagi kepada 3 lah. Okay. Yang pertama dari segi fizikal. Kita balik semula kepada definisi tadi. So kalau kita bekerja dalam tempoh yang lama, jadi maksudnya kita akan kelihatan letih sepanjang masa. Itu fizikal je. Yang kedua, kita mudah kerap sakit. Orang kita bila kita letih, kita kurang tidur, jadi sistem imun badan kita akan merosot. Jadi mudah sakit. Kadang-kadang kita nampak kita sakit belakang lah, sakit tengkuk lah, sakit otot lah, sakit kepala dan sebagainya. Dan ada juga dari sudut fizikal, kita dah mula rasa gangguan penghadaman. Kadang kita rasa sakit perut, rasa loya, rasa tak hadam makanan, reflux dan sebagainya. Dan juga yang paling penting, gangguan tidur tu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tandanya dari segi emosi. Emosi ni kalau kita tengok, kita sendiri rasa macam cepat nak marah. Cepat sensitif. Ada tu yang macam dah rasa tak ada perasaan. Ataupun kadang-kadang kita tengok, kita rasa macam sukar nak mengawal perasaan kita. Kadang-kadang tiba-tiba rasa mudah nak hibur, mudah rasa nak menangis. Dan juga emosi kita ni, kita rasa kita tak dihargai. Kita rasa kita tak diperlukan, kita rasa kita gagal, seorang yang gagal, kita rasa kita dah hilang fokus, dan kadang-kadang kita rasa macam nak menjauhkan diri. Kalau seseorang tu sebelum ni sangat aktif,
Happy-happy. beramah mesra, tiba-tiba dia macam larikan diri, ya, tak nak bersama, tak nak bersosial. Tu dari segi sudut emosi lah. Okey. Dari segi tingkah lakunya, macam tadi, dia mula dari segi kerja, tiba-tiba dia rasa nak undur daripada tanggungjawab, nak undur daripada tugas. Dia tak nak mengambil tugas tu, walaupun sebelumnya kita tahu dia suka, ataupun banyak idea, suka menanggung tugas, kadang-kadang masa yang diambil tu lama. Lepas tu dari segi kehadiran kerja, mungkin dia dah mula culas lah, datang lambat, ataupun datang lambat, lepas tu balik awal. Lepas tu kadang-kadang kita dari segi dia, sebab tadi orang kata tak boleh kawal perasaan dia, so dia mudah untuk melepaskan marah dia kepada kawan-kawan sekerja, dan juga mungkin bawa balik ke rumah, dia melepaskan kemarahan kepada orang di rumah. Dan yang kita paling risau adalah mereka ini dah mula menggunakan bahan-bahan terlarang untuk menenangkan mereka. Contoh, kalau yang tidak pernah merokok, mula cuba merokok, yang tak mengambil alkohol, mengambil dadah dan sebagainya. Mungkin sebab dia kurang tidur, dia mulalah mengambil bahan-bahan yang terlarang untuk bantu dia tidur. Itu antara tanda-tanda mereka yang mengalami gejala burnout. Okey doktor, tadi kita dah tahu mereka yang lebih cenderung ke arah burnout ini adalah antara mereka yang kerja sebagai polis, sebagai nurse, frontliners dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga dari segi jantina. Mungkin lelaki atau perempuan antara dua ni, siapa yang lebih cenderung ke arah burnout? Okey, kalau kita lihat kajian kesihatan mobiliti kebangsaan kita tahun 2017, peningkatan yang ketara isu kesihatan mental ini iaitu 29.2% di kalangan umur 16 tahun ke atas. Dan dalam kajian tersebut menunjukkan wanita lebih cenderung untuk mengalami kesihatan mental. Tetapi dalam isu sektor pekerjaan, pekerjaan ini kalau tengok kajian, memang relatifnya nampak macam wanita tu lebih cenderung dengan burnout, mungkin atas faktor-faktor tertentu. Tetapi kalau kita melihat konteks pekerjaan, dia tidak signifikan. Maksudnya wanita dan lelaki sebenarnya sama boleh boleh mendapat burnout ni. Dia sebab dia banyak faktor-faktor lain. Okey, jadi doktor, adakah faktor persekitaran dan juga faktor pemakanan adalah salah satu punca sampingan yang menyebabkan burnout juga? Okey, sebelum saya jawab tu, Haziq, Fiona, saya nak cerita sikit tentang apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan orang tu cenderung burnout. Okey, faktor sebenar dulu. So yang pertamanya adalah faktor diri sendiri. Okey, so maksudnya diri sendiri ni adalah personality. Okey, kita tengok orang yang rasa kurang keyakinan diri. Jadi apa-apa tugas yang dibuat mungkin dia rasa dia tidak mampu nak buat. Itu yang pertama. Ada juga personality yang sangat mengutamakan kesempurnaan. Kalau saya boleh quote kat sini, perfectionist. Ataupun ada orang guna type A. Jadi kita bayangkan kalau dia seorang yang mementingkan kesempurnaan tetapi bebanan kerja yang banyak, dan dalam masa yang sama orang perfectionist ni dia sukar nak mempercayai untuk dia memberi tugasan ataupun tanggungjawab kepada orang lain, bertanggungjawab dengan tugasan tersebut, maka dia lebih cenderung untuk burnout sebab dia semua nak buat sendiri. Ada juga personality yang dia meletakkan target dalam hidup dia tu terlampau tinggi. Saya mesti capai macam ni, saya mesti target macam ni. Jadi kalau kita bayangkan kalau dia luar daripada keupayaan dia tetapi dia meletakkan target kerja dia, target kepuasan hati dia terhadap kerja, maka dia mudah burnout. Ada juga yang mereka yang pesimis pada diri sendiri dengan orang lain. Itu antaranya lah, itu faktor diri sendiri. Yang kedua adalah faktor tekanan itu sendirilah. Maksudnya kalau
tekanan kerja tu terlampau stres, kita tak ada ambil time off, sangat lama, berpanjangan, menyebabkan kita kurang rehat, tidur dan sebagainya, maka dia antara faktor yang menyebabkan burnout itu sendiri. Dan tadi Haziq ada tanya tentang Pemakanan. faktor persekitaran kan. Jadi persekitaran ni lebih kepada tugas. Maksudnya tugas ni kalau dia bekerja tetapi dia rasa keliru dengan tugas dia. Ini dia rasa itu bukan tugas dia, tetapi dia mungkin dipaksa buat itu atas sebab mungkin kekurangan staf dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia rasa macam tugas tu luar daripada kemampuan dia. Kalau katalah tugas tu 10 orang boleh buat, tetapi dia tinggal berdua saja. Jadi kita biarkan benda tu, dia akan menjadi burnout. Yang selain daripada itu, faktor persekitaran yang kita kadang-kadang kerja itu sendiri sangat mencabar ataupun tidak mencabar langsung. Okey. Dan yang lain-lain adalah sebab kurang sokongan, penghargaan daripada majikan dan sebagainya, dan juga konflik antara rakan sekerja. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan burnout lah. Alright. Tadi doktor dia cakap pasal pekerjaan kan doktor. Tapi ni ada satu cerita pasal pekerjaan yang Haziq nak kongsikan ni. Ini biarlah kita tahu ramai yang kehilangan pekerjaan kan. Tapi ni ada berita baik di mana untuk anda-anda semua yang mencari pekerjaan, kalau anda nak bekerja di Pasar Besar Jalan Othman, Petaling Jaya, ada mengatakan yang mereka mempunyai lebih 1,000 kerja kosong untuk diisi oleh rakyat Malaysia dengan bayaran gaji purata sekitar RM2,000 sebulan. Dan mereka yang berminat bolehlah datang menghadiri temu duga sambil melihat-lihatlah persekitaran pasar itu. Jika dipilih, mereka turut mendapat faedah, ada pekeso, ada juga kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan pekerjaan baru yang mungkin terjejas pekerjaannya sepanjang PKP-PKBB ni, bolehlah cuba nasib anda untuk dapatkan pekerjaan di Pasar Besar Jalan Othman, Petaling Jaya. Tapi adakah itu antara cara-cara untuk kita mengatasi burnout? Nantikan jawapan daripada doktor bersama kami selepas ini di Borak Kopitiam. Jangan stres-stres, jangan biarkan diri kita diselubungi burnout. Wah gitu, macam Misteri Nusantara. Jangan biarkan diri anda diselubungi. Awak tengok saya cantik-cantik ni pun awak stres ke? Wow. Pasal saya tengok awak lah saya jadi burnout. Itulah awak saja untuk orang kata nak kurangkan stres anda semua. Rasanya Haziq pun ada question ataupun soalan nak tanya Dr. Elinda kan? Ya, Dr. Elinda Tunan masih lagi bersama dengan kita. Assalamualaikum doktor. Hai doktor. Assalamualaikum. Sekejap, saya telefon doktor dulu. Okey. Boleh dengar? Ya. Doktor boleh. Baru nak telefon doktor dah ada. Okey doktor. Macam saya nak tanya doktor. Saya seorang penyampai radio. Sebelum ni saya ada work from home. On air dekat rumah. Bila nak on air ni kita tak bolehlah dengar suara anak dekat rumah sebab suara baby keluar kan. Lepas tu dengan dia ketuk-ketuk pintu doktor. Dia bising lah masa saya nak on air tu. Betul. Rasa terganggu. Adakah gangguan tu juga menyebabkan burnout doktor? Itu mungkin menyebabkan Haziq rasa tertekan. Dia belum burnout lagi. Stres biasalah. Rasa tertekan. Kalau Haziq boleh uruskan dengan baik, susun semula, mungkin susun didik anak tu macam mana, alihkan dia daripada mungkin selesailah. So tak terus rasa tertekan. Okey. Kalau Haziq biar dia macam tu, nanti boleh jadi burnout. Alright, that's why saya nak tanya doktor, apa perkara utama yang kita perlu buat untuk kita elakkan burnout ni? Macam doktor cakap tadi, saya bolehlah susun atur anak dekat rumah tu macam mana, kan bagi anak tidur dulu baru kerja ke. Tapi macam mana cara untuk kita elakkan burnout untuk yang general? Okey. Kalau kita anggap diri kita masih lagi sihat, stabil, tidak burnout, maka sebenarnya langkah yang paling utama adalah mencegah sebelum merawat, iaitu kita mengelakkanlah
daripada unsur-unsur faktor-faktor yang menyebabkan kita burn out, di mana kita perlu baliklah kepada kehidupan rutin yang sihat, penjagaan asas kehidupan, makan yang seimbang, tidur yang cukup, rehat yang cukup, dan menguruskan emosi dan tekanan dengan baik. Itu sebenarnya cara nak elakkan. Dia tak ada macam mana, dia selepas tekanan tu datang tu baru kita cuba adapt ataupun kita sesuaikan dengan baik. Itu yang boleh mengelakkan kita daripada terus tertekan dan boleh menjadi burn out. Okey, faham. Doktor tadi ada sebut pasal pemakanan juga kan yang boleh mengelakkan burnout. Corak ataupun pemakanan apa yang patut kita amalkan sebenarnya? Okey, Fiona, sebenarnya kalau pemakanan ni mungkin sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada seseorang itu untuk dalam keadaan fizikal yang tak stabil. Contohnya kalau mereka yang suka minum kafein, minuman berkafein yang tinggi, ataupun makanan-makanan yang tinggi asid sitrusnya ataupun sangat tinggi manisnya, alkohol dan sebagainya, maka dia menyebabkan keadaan fizikalnya tu mungkin tidak seimbang. So dia boleh membuatkan seseorang itu dalam fizikal yang mudah mendapat perubahan orang kata tekanan dan mudah mendapat burnout. Itu dari segi pemakanan lah. Tapi boleh tak saya cerita tentang cara-cara untuk mengatasi burnout selain daripada pemakanan yang lebih penting, iaitu dari segi diri sendiri. Okay? Kalau kita dah mula rasa perubahan kepada kita, burnout, ataupun orang lain dah komen, aku rasa kau ni tertekan sangat ni. So apa kita perlu buat? Kita kena berhenti, cepat-cepat sedar diri untuk kita tune balik, adjust balik kehidupan kita. Di mana yang pertamanya kita kena pasti apa perubahan kita. Kalau dari segi kurang tidur, kita kena cukup rehat tidur dan sebagainya. Kalau kita rasa kita hilang tenaga, mungkin pemakanan kita tak teratur, kita cuba betulkan balik pemakanan kita. Dan dari sudut yang saya boleh kongsikan kat sini, 5K. Okay? 5K, yang pertamanya kita perlu 5K. Kita kongsi. Okey, kongsi ni maksudnya kita bercerita dengan orang yang kita percayai lah, sama ada ahli keluarga kita, pasangan kita, rakan sekerja kita, berkongsi tentang apa yang kita hadapi. Yang kedua, kita tengok pada kawan kerja kita. Kadang-kadang kita ni tak kenal orang sebelah meja, sebelah apa kan, kita mula mencari jalan untuk bersosial lah. Jom pergi makan ke, kau ada, kadang-kadang kita tak mengenali kan, kita cuba bersosial dengan rakan sekerja. Lepas kelompok rakan sekerja tu, kita cuba mencari kawan baru. Kadang-kadang mungkin kalau dekat studio tu, dekat TV3 kan, dia level-level berbeza kan. So kita cubalah bercampur, mencari kawan baru. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita cuba kumpulan sokongan. Kita cuba masuk, kita join kumpulan sokongan ni yang mungkin boleh memberi kita inspirasi, contoh yang baik macam mana dia bangkit daripada burnout. Jadi kita berkongsi dan sebagainya. Itu kumpulan sokongan. Dan yang paling penting, kadang-kadang kita lihat ni kawan-kawan kita ni ada rakan sekerja yang sentiasa berfikiran negatif, memberi aura negatif. Orang-orang macam ni kita cuba elakkan. Sebab dia memberikan kesan, menjadikan pekerjaan kita tidak harmoni. Jadi kita boleh berhubung secara profesional tapi tidaklah terlampau bersosial sangat orang yang negatif, sebab dia boleh memberi juga sedikit sebanyak mempengaruhi cara kita berfikir. Contoh dia merungut, komplain, mengadu saja. So orang-orang macam ni kita cuba kekang. Itu yang kelima lah. Okey, dari segi faktor kedua, dari segi kognitif kita, persepsi kita pasal kerja. Contoh kadang-kadang kita tengok waktu sekarang ni ramai yang dibuang kerja, ramai yang tak diberi gaji ataupun dipaksa cuti tanpa gaji dan sebagainya. Tetapi masih kekal bekerja, contoh. Jadi kita cuba mengubah sedikit sebanyak persepsi kita pada kerja tersebut kepada benda yang lebih positif, melihat hikmah dia. Contoh, sekurang-kurangnya aku ada kerja.
Mungkin kita melihat kenapa kita diberi tugasan di rumah, sebab kita untuk mengelakkan keadaan mengikut SOP dan sebagainya. Jadi kita melihat unsur-unsur nilai yang positif kenapa kita berada di dalam keadaan tersebut, dan juga kita mengambil peluang untuk kalau kita rasa benda tu dah luar keupayaan kita tapi kita perlu bekerja, maka kita kena cari masa untuk time off, ambil break, dan kita untuk self care, melihat mengutamakan diri sendiri. Itu antara cara lah kita nak menguruskan burnout ni. Itu kita sendiri kan, doktor? Tapi macam mana pula dengan orang sekeliling kita? Kalau contoh macam saya tak tahu yang Fiona ni ada burnout, tapi tiba-tiba saya tengok macam dia ni macam stres kan. Macam doktor cakap tadi lah, pandang muka kawan je stres. Pandang muka kawan je, saya kenapa muka kawan ni stres? Jadi sebagai seorang orang sekeliling, kawan kepada Fiona ni, apa yang saya perlu buat untuk membantu mangsa burnout ni? Okey, mangsa. Kita tak panggil mangsa lah, Aziz. Okey, untuk kita membantu orang sekeliling, yang pertamanya kita kena fahamlah apa itu burnout. Bila kita ada ilmu, kita boleh membantu. Yang pertamanya, sebenarnya yang paling penting adalah empathy. Empathy ni apa? Kita cuba melihat diri kita diletak di tempat mereka. Apa yang kita nak orang sekeliling kita buat dekat kita. Jadi dari segi sokongan lah yang pertamanya, iaitu sokongan dari segi kita cuba mendekati. Macam Haziq ni cuba mendekati dalam penjarakan sosial lah, satu kita. Cuba dekat-dekat lah. Contoh mendekati ni kita memberi signal kepada kawan kita yang di mana kita bersedia untuk mendengar. Itu yang pertama. Bila katalah dia mula meluahkan, kita menjadi pendengar yang baik. Tidak menghakimi. Alah, relax lah, chill lah. Ataupun kita cakap kau ni negatif sangat. Kita tidak boleh memberikan perkataan-perkataan begitu. Itu tidak membantu. Lepas tu kita membantu mereka kalau mereka memerlukan bantuan dari segi keperluan asas. Contoh Fiona, anak mungkin Fiona ada anak ke? Fiona ada anak? Ada 2 orang. Dua. Saya mother of 2. Sekiranya katalah tak ada tempat untuk menjaga anak tapi kena bekerja, jadi kita boleh bantu bagi cadangan dekat mana, carikan dan sebagainya. Kita bantulah untuk mereka ataupun Fiona ni untuk menguruskan apa-apa yang paling penting. Itu antaranya. Selain daripada itu, kalau kita melihat keadaan dia tidak dapat dibantu oleh kita, maka kita salurkan, kita bagi cadangan, salurkan kepada bantuan-bantuan seperti kaunselor, psikologi, pakar psikiatri di hospital. Jadi itu antaranya lah. Yang saya lupa Haziq, Fiona, tadi antara cara kita nak mengatasi burnout tadi, so pengurusan stres, emosi itu kena penting. Iaitu yang lain kita mula kalau yang berada di rumah, kalau bekerja di rumah, kita perlu kreatif dan inovatif untuk kita menyusun semula tugas kita. Kadang-kadang hobi baru, kalau hobi lama tu kita beri kreativiti, dan selain pada tu aktiviti yang kerohanian boleh menenangkan jiwa kita. Lepas tu mungkin exercise lah, senaman, sebab dia memberikan hormon-hormon yang baik, yang positif untuk membantu seorang yang burnout itu. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita boleh buat menurut Dr. Elinda tadi, kan? Perkara-perkara yang kita boleh buat untuk kita elakkan burnout. Tapi apa yang paling penting adalah, Haziq, you don't give up on me. Kalau nampak saya stres, awak jangan cakap, alah, relax lah, ni semua. Betul. Itu paling penting. Jadi harap anda semua yang ada dekat rumah dapatlah sedikit sebanyak perkongsian ataupun ilmu daripada Dr. Elinda. Kita hari ini dapat tahu benda baru, iaitu burnout, apa itu burnout dan macam mana cara untuk kita elakkan burnout. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Elinda. Yang sudi bersama dengan kita hari ini. Doktor, selamat Hari Raya, Doktor. Ya, selamat Hari Raya. Ya, maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Doktor. Apa kata sekarang ni kita ajak doktor dengan penonton Borak Kopitiam sekali kita bersama dengan Roy Sayan dengan lagunya Ana Uhibbuka Fillah. Jom.
sesuatu yang berbeza. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kau menjauh. Semakin lama rasa ini ku pendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan iman dan takwamu yang meluluhkan. Oh, rasa ini menjadi cinta, kekasih idaman yang ku harapkan. Semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Semakin lama rasa ini ku pendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan iman dan takwamu yang meluluhkan. Rasa ini menjadi cinta, kekasih idaman yang ku harapkan. Semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Itu dia. Rosyan. Silakan. Silakan. Wah, lagu Ana Uhibbuka Fillah. Ya. Ana Uhibbuka tu kira sayang, love. Kan? Ana Uhibbuka. uhibbuka fillah. Fillah. Wah. Aku mencintaimu kerana Allah. Alright. Tapi
Kita tajuk kenal tu? Roy Sayan sebelum ni sebagai seorang penyanyi rock. Wow. Kan? Kita tahu daripada tahun 90-an, kita dengarkan lagu-lagu Roy Sayan sebelum ni, lagu-lagu yang suara serak-serak, rock. Lagu raya. Tapi sekarang memang dah bertukar genre untuk masuk ke ketuhanan ke macam mana? Sejak 2 tahun ni, Royce dah confirm dah dengan pemilihan sekarang Genre. ni. Pemilihan sekarang ni lah. Pemilihan sekarang ni. 2 tahun yang lepas, Roy dah pilih apa yang jadi sekarang Daripada ni. tahun 2018. Sebelum tu masih lagi menggagalkan Royce baru keluar album Rock for Ladies. Roy menggabungkan kawan-kawan penyanyi-penyanyi rock wanita dalam satu album Rock for Ladies. Itu final lah. Itu Last Lah Rock. Itu Last Lah Rock. Tapi sebenarnya penampilan tu berbeza. Tapi Royce tak boleh lari daripada Suara rock tu. irama tu dan sebagainya kerana peminat-peminat tu masih ada di situ. Tapi bila bertukar tu, Royce cuba lembutkan sikit. Nak cubalah lembutkan suara sikit. Lembutkan sikit. Penampilan dah lembut. Susah tak? Susah tak? Nak suara dah memang serak. Suara dah memang kita tahu rock. Nak lembutkan suara rock tu. Senang ke susah? Susah nak jiwa dia. Susah jiwa tapi tu dah bila rock. kena selalu tengok cermin. Dah macam ni rupanya. Dah macam ni rupanya. Okey, lembutkan sikit. Macam tu lah. Lembut. Tapi kita tahu Kak Royce pun ada lagu raya juga. Ada. Kan? Tapi boleh tak kita minta izin untuk tunjukkan sedikit kita nak mengimbau Lagu raya kembali. dulu. Lagu raya dulu kepada penonton kita. Yang tu. Yang mana tu? Yang mana tu? Yang mana tu? Yang mana tu? Boleh. Yang mana? Yang satu tu. Tapi tak apa sebab sekarang ni pun sebenarnya ada technical problem untuk Untuk video play, tu. Okey tak apa nanti producer kita akan Kita borak dulu. Kita borak dulu tak apa, kita borak dulu. Sebab kita nak tanya dulu pasal pertukaran. Genre Royce Sayan. Kenapa memilih daripada sebelum ni kita tahu rock untuk bertukar 2 tahun lepas? Ini Royce dah menyanyi berbagai jenis genre sebenarnya. Rock tu album. Okey. Dan juga konsert dan juga rock. album tu rock. Rock. Tapi bila di ballroom atau di majlis makan malam ataupun di Apa-apa majlis genre pun boleh. biasa, keroncong pun okey, asli pun okey. Zapin pun okey. Royce pernah berduet dengan Nurhaliza Idris untuk Royce ada buat satu lagu raya bertajuk Ahlan wa Sahlan Ya Syawal yang dinyanyikan oleh Nurhaliza Idris dan juga Dr. Ihab Ismail. Tu dia. Okey. Mana? Dah boleh. Ni dah video boleh lama dah. tu. Wah, bas sekolah tu. Ya Allah. Bukan I dah buat, I tak bawa bas sekolah tu. Lagu raya dia pun. Kan. Ni tahun berapa ni, Royce? 2016. Lagu ni keluar 2015 and then siap-siap lebih kurang dalam 2016. Raya 2016. Kalau tak silap. Tapi yang bawa kereta tu Royce bawa ke? Bas tak bawa? Bas tu I tak bawa. Kereta bawa. Okey. Masa ni tengok lagu raya pun rock oh. Ya. Ya. Masa ni kita buat ada sessionis pun sessionis untuk lagu ni pun yang bagi ilham pecut. Wah, terkejut. Tengok sendiri. Berlatar rupanya. Gitulah. Jadi rindu tak nak nyanyi Rindu. macam ni? Cuba tak boleh lebih-lebih goyang lah. Dia tegak lah sekarang. Sekarang lah. Sekarang ni dia goyang sikit. Goyang kiri, goyang tapi kanan. lain. So rambutnya dah tak ada kan. Tapi kalau kadang-kadang teringin juga pakai yang ala-ala selendang panjang tu kan pampas juga. Selendang empas selendang. Pas selendang. Tapi kalau genre kan kadang-kadang peminat nak dengar Royce nyanyi genre tu. Jadi penampilan Royce dah ambil keputusan ini muktamad. Jadi Royce kena kesesuaian nampaknya dia orang terima, peminat dah boleh terima dah alhamdulillah. Jadi kalau kita minta balik nyanyi rock sekarang. Kita minta sikit untuk dengar kalau peminat-peminat rindu kan lagu keramat Royce Sayan ni. Peminat-peminat semua rindu nak dengar Royce nyanyikan lagu Pagi ni? rock. Pagi ni. Malam tak boleh malam. Okey, sekarang ni kita tukar jadi 9 malam. Tutup lampu. Malam. Lagu yang sering yang bawakan nama Royce di Persada yang selalu Hot FM mainkan. Putarkan lagu berjudul Dua Kali Cinta. Okey, itu yang kita nak dengar tu. Chorus ke apa? Boleh, chorus pun boleh. Okey. Dua kali cinta, dua kali rindu, dua kali menyayangi dirimu.
dua kali memintai dirimu. Love lah Kak Ros. Lagu tak boleh duduk, bahaya. Ya, tapi rindulah lagu tu main kat Hot dulu kan. Tapi kita nak tahu juga, mungkin nak tanya Kak Royce lah, apa yang membuat Kak Royce tiba-tiba bertukar genre dari rock dan sekarang ni membawa lagu ketuhanan? Okey, sejak pulang dari umrah. Itu alasan yang Pada paling tahun besar 2018 lah. Tak Ros dah mula pergi umrah pada tahun 2011. Okey. Selepas tu pulang Pelan-pelan. tak pakai lagi. Tak nak pakai lagi dia pas ikut majlis pula. Dia ikut majlis. Tak majlis tak pakai. Sampailah kena tegur. Ditegur. Dia tegur. Ustaz tegur. Bila mendapat teguran. Tapi Tegur. Ini dah pergi dah. Kalau kat sana buka tak? Tak. Kenapa buka? Dia kata gitu kan. Balik fikirlah. Dia kata lu fikirlah sendiri. maknanya memikirkan nasihat tu. Nasihat tu yang membuatkan Ustaz tu terbuka kata hati lebih baik. Kak Ros. Lebih baik teruskan, tak ada masalah. Tapi saya cakap, saya menyanyi Ustaz. Ustaz apa? Tak apa, tak salah. Ramai juga penyanyi yang boleh berkata dong. Dia bagilah contoh-contoh artis ternama. Alhamdulillah. Okey. Kan. Tapi genre saya berbeza. Saya explain, saya punya genre berbeza. Boleh, tak ada masalah. Betul. Boleh nanti dia berubah pelan-pelan. Saya ikutlah nasihat tu. Alhamdulillah. Ada rasa lebih Ringan. tenang, lebih ringan. Lebih ringan, lebih tenang, lebih selesa, lebih confident. Ya. Dia punya confident tu best. Alright. Confident dia best. Tapi adakah macam cerita Kak Ros punya penghijrahan ni diterjemahkan dalam lagu Ana Uhibbuka Fillah? Cerita Sebenarnya lagu tu cerita pasal apa? penterjemahan cerita hijrah ini di dalam lagu Cinta ke Langit. Okey, lagu lain. Lagu Cinta ke Langit. Semasa saya di umrah, saya mencipta lagu, mencipta lirik Cinta ke Langit di semasa dia menunaikan umrah. Ada statement dia. Kemudian Ana Uhibbuka Fillah ni sebenarnya apabila dah 2 tahun ini ia semakin dekat, saya dinasihatkan kalau nak berubah kita bergaul dengan orang-orang yang boleh ubah kita. So saya mula bergaul dengan ustazah, saya mula bergaul dengan orang-orang yang Yang mencari ilmu-ilmu, pendakwah ataupun mereka-mereka yang sering ada majlis-majlis ilmu. Jadi saya kena berusaha ke arah tu lah. Saya berusaha sampailah yang degil tu dah jadi nak pergi. Dia dulu degil nak pergi. Dulu degil. Dia mula-mula memang susah kot. Tapi bila lama-lama kena berusaha lah. Kalau berusaha, semua perkara pun kalau dia usaha, kalau matlamat dia adalah matlamat yang terbaik untuk diri sendiri, jika dia yang terbaik untukku, ya Allah, Allah permudahkan. InsyaAllah. InsyaAllah. So, sekarang dia mudah, saya selesa, alhamdulillah. Lagi pula bila dah sampai ke tahap ini, banyak benda nak explore. Pakaian lah, tudung lah, kasut lah, susuk. Saya memang masa itu kita punya aktiviti kan, kita selalu explore dengan berbagai-bagai fashion. So jadi bila dah ada fashion baru ni, macam-macam lah, tudung tak jadilah, marah ni. Yelah, buat tutorial lah nanti. Contoh kan. Jadi dia ada kerja nak buat dia betulkan tudung kat kalau boleh ke tudung sebulan nak betul. Alright. Macam tu. Macam kita akan bersama dengan Rosayan lagi selepas ini. Ada lagi lagu yang akan dinyanyikan oleh Rosayan. Tapi kan, Kak Ros, ada satu cerita ni. Bila Kak Ros sebut pasal tak jadi, ada seorang member kita ni tak jadi nak ambil gambar. Dia nak ambil gambar dekat satu jalan ni. Dengan motor kesayangannya. Dengan motor dia. Lepas tu dengan kasut berlampu. Nampak tak kasut ada lampu tu? Aduh. Cuba kita playkan. Cuba kita playkan videonya. Oh, tak boleh play pula video. Kita sedang gambar letak. Dia nak ambil gambar. Kan? Dia nak ambil gambar dengan kasut dia, dengan motor dia. Kasut dia berlampu. Tengah-tengah ada setting kamera tu nak ambil gambar tu, polis datang. Alamak, potong. Ingat, lepas ambil gambar ni balik rumah. Polis ingatkan dia terus balik rumah. Sebab sekarang ni kan kita tak boleh nak terlalu keluar kan. Tapi dia sorang-sorang je. Dia seorang-seorang je. Dia tunggu kawan. Okey. Jadi ambil gambar pun tak boleh kat tepi Boleh, tapi mungkin dia tengah malam tu. So polis suruh jangan pergi merayau-rayau. Tak boleh merayau. Tak boleh malam-malam tak boleh selfie lah. Boleh selfie, tak masalah. Selfie tu Kak Ros berjalan nak tak apa pun boleh. Cumanya video tu viral sebab polis tersebut tegur dia pakai hello. Saya salute polis sekarang. Saya salute.
Yes. Okey, itu adalah cerita yang melucukan. Kita lagi kita nak tanya cerita Kak Royce. Mungkin ada cerita yang melucukan sepanjang merakakan lagu raya ke kan sebelum ni sepanjang kita beraya ke semuanya kita akan borak dengan Kak Royce kejap lagi. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Ana buka filah. Musim Hari Raya PKPB ni kan, Kak Royce. Ada banyaklah orang yang keluarkan lagu raya. Lagi-lagi ada Fly and the Gypsy Cats bersama dengan Najwa dan juga Sarah Ismail. Mereka ada buat nafas baru untuk 5 lagu raya. Dan gubahan ni adalah sebahagian daripada kempen #cover lagu raya TV3. Dan sekarang ni rakyat Malaysia semua berpeluang untuk menunjukkan kreativiti masing-masing lah. Nak beri nafas baru untuk lagu raya. Jadi bersih-bersih lagu raya yang baik berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Jadi anda kalau ada idea kreatif cepat-cepat buat dan hantarkan video kreatif anda dengan #cover lagu raya TV3 dan tag @Melody TV3 di laman sosial media. Jadi kru Melody akan cari anda, serbu anda. Jadi buat yang terbaik, duduk dekat rumah tu kalau tak buat apa-apa, fikirlah macam mana nak kreatifkan ataupun bagi hembus sikit nafas baru dekat lagu raya ni. Yes, bukan senang tau nak cover lagu ni, nak tukar nafas baru untuk lagu-lagu raya lama yang evergreen. Yes. Kan lagu-lagu raya lama yang macam Denda Perantau. Betul. Kan lagu-lagu macam Ku Pohon Restu Ayah Bonda. Semua kita nak tukarkan dengan nafas baru. Anda boleh cuba, jangan lupa hashtag apa tadi? Cover lagu raya TV3 dan tag Melody TV3. Dan minggu depan insya-Allah Najwa akan bersama dengan kita di Borak Kopitiam. Dan minggu ni ada Royce Sayan yang bersama dengan kita. Lagu cover Lagu cover. Kak Royce ada bawa saya cover lah. Kak Royce. Cover lain. Kak Royce ada keluarkan lagu raya juga. Ada satu album. Yap, tapi ada seorang lagi kawan Kak Royce, ingat Rosita Rohaizat. Ya. Dia pun ada keluar lagu raya. Ya. Ada. Lagu apa Ni nak tahu, jom kita tengok. Tajuk dia tak sabar nak dengar. Rosita Rohaizat dengan lagu rayanya. Jom kita saksikan. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Apakah yang menyelubungi pagiku gelita bagaikan hilang mentari? Apakah kita di akhir hari surianya bagai dalam mimpi ngeri? Ada yang masih berdiri namun ada yang meratap kini. Derita sakit tak terperi, wabah Itulah lagu dia kita berkaitan cakap dengan pandemik COVID-19 sekarang ni lah, daripada Rosita Rohaizat kan. Kak Ros pun cakap tadi baru je habis show dengan Rosita Rohaizat. Baru habis show di Wisma YPC bersama dengan Rosita Rohaizat. Jadi mungkin Kak Royce ada juga perancangan nak buat lagu-lagu berdasarkan pandemik COVID-19 juga, ada ke tak? Ada, tulisan tu dah ada. Cuma tunggu masa yang sesuai. Tapi Royce pernah juga buat untuk Music Malaysia, YouTube Music Malaysia, muzik dari rumah, yang kita bagi setengah jam untuk pilih lagu. Di antara lagu yang Royce pilih, tak sempat nak pilih lagu untuk pandemik COVID ni, tapi ada satu lagu yang Royce minat, which is that sesuai dengan keadaan sekarang ni, cover lagu daripada kumpulan Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. So jadi dia suruh Royce nyanyi lagu tu. So jadi Royce nyanyi lagu tu untuk sebab lirik dia agak sesuai. Kita bersama menempuh semua, dugaan melanda tidak ku pinta. Lebih kurang gitulah. Lirik dia sangat hebat. Dia pilih lagu tu antara lagu-lagu yang Royce nyanyikan untuk ditujukan khas untuk mereka yang duduk rumah, kita nyanyi dari rumah, muzik dari rumah, dan juga untuk mereka yang
yang sedih dengan keadaan yang terjadi kepada negara Malaysia. Saya pun terasa sangat-sangat. Tapi untuk memberi semangat kepada terutamanya siapalah kita, tapi kita adalah sedikit-sedikit peminat yang sering bertanya tentang apa khabar dan juga tanya tentang diri kita. Jadi nak tahu apa yang Royce buat selama takut Royce okey ke tanya kan. Jadi saya rasa dia orang prihatin. Ambil berat. Alhamdulillah dia orang prihatin lah. Macam mana nak follow Kak Royce ni dekat social media, Instagram, Facebook mungkin? Boleh Kak Royce kongsikan? Boleh juga dapatkan saya di Instagram Royce Sayan Network atau Royce Sayan, atau yang terbaru sejak duduk rumah ni saya suka tanam pokok. Lepas tu boleh dan juga pokok tu Royce tanam, lepas tu Royce wakaf. Macam mana nak dapatkan pokok tu? Nak boleh tengok kat Instagram Kak Royce Sayan. Boleh tengok kat Instagram saya Royce Sayan Agro Wakaf. Ya, boleh. Okey. Dan lepas ni kita akan dengarkan persembahan Royce Sayan sekali lagi, dan mungkin Kak Royce boleh bersedia. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih Kak Royce sudi bersama dengan kita. Kita jumpa lagi insya-Allah Selamat Raya Majlis Batin. Nandu Raya tahun mai. InsyaAllah. Itu dia. Royce Sayan tengah bersedia untuk menyanyikan lagu Hanya Dua Kalimah. Tapi sekali lagi kita nak ingatkan kepada anda mengenai cover lagu Raya TV3. Jangan lupa untuk buat sebaik mungkin, sekreatif yang boleh, dan jangan lupa untuk hashtag cover lagu Raya TV3 dan juga tag Melody TV3 supaya mereka boleh cari anda. Kru Melody akan mencari anda. Kan lagu-lagu yang memberi nafas baru ni ramailah yang kreatif dekat Malaysia ni. Kan? Dan mungkin anda nak cover lagu Royce Sayan? Boleh, sebab sekarang ni Royce Sayan akan menyanyikan lagu Hanya Dua Kalimah. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Royce Sayan. Kita jumpa lagi besok hari Ahad pukul 8 pagi. Kan, bersempena dengan 36 tahun TV3 gitu. Yes, baiklah, terima kasih kepada anda semua. Bye-bye. Royce Sayan dengan lagu Hanya Dua Kalimah. Assalamualaikum. Jantung bergegar ketika mendengar namamu. Hatiku sayu merinduimu, rindu terlalu, sedang asyik diulik seruan itu. Aku bermohon denganmu, aku berjanji denganmu, aku bertahmid denganmu, aku bersyukur